badan sudah buka, melancong dibenarkan, COVID sudah hilang, tapi tidak tahu dia seni melancong. Jom kita tengok video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkenalan daripada saya, Amin Hazal Hazmi bin Jubari. Kami telah ditugaskan untuk mencari sebuah negara Islami untuk mempromosikan negara tersebut. Dan untuk Culture Fest 2001 ini, kami telah mencipta sebuah travel agency. Jom saya memperkenalkan White Label Travel Agency. Agensi ini ditubuhkan pada tahun 2001 dan telah mengadakan pelbagai pelancongan ke negara-negara lain serta mengadakan pakej umrah. Agensi ini mempunyai pekerja sebanyak 5 orang termasuk saya, iaitu Ahmad Rifai, Awang Nur Hazim, Muhammad Haziq dan Zain bin Farhan. Untuk pilihan negara Islami kita orang mempromosikan negara Republic of Kosovo. Negara ini secara rumusnya majoritinya adalah orang Islam. Dan dalam video ini kami akan menerangkan tentang pemakaian, penghidupan, sukan-sukan dan lain-lain di dalamnya. Jom kita tengok. Sejarah Kosovo Albania. Dari hujung zaman purba hingga zaman akhir pertengahan, kebanyakan orang Balkan terletak di dalam sepadan Empayar Bizantin. Orang Slav Selatan termasuk Serb menetap di seluruh semenanjung dari abad ke-6. Sementara itu, penempatan Albania yang berbeza dari segi etnik dan bahasa telah mula berkembang di barat daya yang kini dikenali sebagai Albania. Apabila kuasa Bizantin semakin berkembang, wilayah Kosovo menjadi pusat Empayar Serbia di bawah dinasti Nemanji pada akhir zaman pertengahan. Mengikut catatan yang ada, penduduknya adalah sebahagian besar daripada orang Serbia, tetapi termasuk minoriti orang Albania. Pada tahun 1389 di Perang Kosovo yang berlaku di sebelah barat Pristina, tentera Empayar Osmania iaitu Turki pada masa sekarang telah mengalahkan pasukan Serbia dan sekutu mereka. Menjelang pertengahan abad ke-15, orang Turki telah memerintah secara langsung ke atas seluruh Serbia termasuk Kosovo. Setelah sekian abad selepas kemenangan Osmania, sebahagian besar penduduk Serb Ortodoks Kosovo berhijrah ke utara dan barat di wilayah lain, manakala sebahagiannya memeluk Islam. Selepas pencerobohan Austria dipatahkan pada tahun 1650, ramai orang Serbia bersekutu dengan penceroboh. Dianggarkan 30,000 hingga 40,000 orang Serbia menyertai patriark mereka untuk berundur dengan tentera Austria. Kosovo di Yugoslavia. Serbia menguasai semula Kosovo pada tahun 1912 selepas Perang Balkan Pertama. Tetapi kehilangannya sekali lagi pada tahun 1915 iaitu semasa Perang Dunia Pertama. Kosovo diserap ke dalam kerajaan Serb, Croat dan Slovens yang baru lahir kemudian dinamakan sebagai Yugoslavia sebagai sebahagian daripada Serbia selepas penduduknya yang dibahagikan antara Austria, Hungary dan Bulgaria berakhir pada tahun 1918. Tentera Serbia yang semakin maju memaksa beribu-ribu orang Albania Kosovo untuk melarikan diri semasa 1918 hingga 1920 dan ramai yang berhijrah ke Turki. Semasa Perang Dunia Kedua, selepas kuasa Axis menuduki Yugoslavia pada tahun 1941, Kosovo telah bersatu dengan negara jiran hanya di bawah kawalan Itali. Di bawah perlembagaan Yugoslavia yang digubal pada tahun 1974, status Kosovo sebagai wilayah autonomi adalah sebagai sebuah republik dalam semua kecuali nama. Tahun 1992, sebuah negara Yugoslavia baru telah diwujudkan. Ia hanya terdiri daripada Serbia dan Montenegro. Kosovo mengisytiharkan kemerdekaan pada tahun 2008. Serbia yang disokong oleh Rusia menyifatkan pengisytiharan itu adalah haram. Pada November 2009, Kosovo mengadakan pilihan raya pertama sejak merdeka. Pemantau adalah mangsa menentukan bahawa proses itu adalah sah dan aman. EULEX terdiri daripada kira-kira 2,000 pegawai dari beberapa negara Eropah akan menyediakan aktiviti polis, kehakiman dan kastam di Kosovo. Perunding dari Kosovo dan Serbia mencapai perjanjian penting pada tahun 13 April yang memberikan darjah autonomi kepada etnik Serbia di utara Kosovo sebagai pertukaran untuk pengiktirafan ke atas kuasa Kosovo di rantau itu. Pembangunan di Kosovo. Disebabkan agama Islam telah diamal lebih daripada 600 tahun di Kosovo, negara ini kaya dengan warisan arkeologi yang terdiri daripada pelbagai masjid, tekes iaitu persaudaraan, perpustakaan Islam, madrasah, hamam iaitu mandi Turki dan sebagainya.
Sebahagian tradisi daripada warisan Kosovo telah mengalami kerosakan yang besar akibat peperangan yang lama dan hanya meninggalkan beberapa monumen penting saja seperti gereja Ortodok dan monasteri. Kini, Kosovo mempunyai gabungan seni bina lama dan moden. Hampir setiap bandar di Kosovo mempunyai bahagian tersendiri yang dianggap sebagai berzaman dan lebih tradisional. Apabila melawat bandar-bandar di Kosovo, terdapat masjid, gereja, bazar yang sering dikunjungi oleh pelawat-pelawat. Mereka menunjukkan dan mentarifkan zaman purba dalam seni bina, seperti perumahan mereka, kedai-kedai mereka dan jalan-jalan mereka melihat seperti zaman purba ataupun tradisional. Bahasa masyarakat Kosovo. Albania ialah bahasa Indo-Eropah yang dituturkan oleh orang Albania dengan kira-kira 75 juta penutur. Serbia ialah versi piawai bagi bahasa Serbo-Kroasia yang digunakan terutamanya oleh orang Serbia. Bahasa Bosnia ialah ragam bahasa Serbo-Kroasia yang diseragamkan terutamanya digunakan oleh etnik Bosnia. Turki. Bahasa Turki adalah bahasa yang paling banyak digunakan dengan sekitar 70 hingga 80 juta penutur. Dialek masyarakat Kosovo. Bahasa Albania mempunyai dua dialek yang berbeza. Tos yang dituturkan di selatan dan Ge dituturkan di utara. Bahasa Albania standard berdasarkan dialek Tos. Tos dituturkan oleh kebanyakan ahli komuniti imigran Albania yang besar di Mesir, Turki dan Ukraine. Ge dibagikan kepada 4 subdialek. Ge Barat Laut, Ge Timur Laut, Ge Tengah dan Ge Selatan. Tempat menarik di Kosovo. Apa yang pernah menjadi wilayah yang sangat dipertikaikan antara Empayar Bizantin dan Uthmaniyah kini telah menjadi cerita yang menunggu untuk diberitahu. Walaupun Kosovo bukanlah sebuah negara yang dimodernkan sepenuhnya, ia mempunyai sejarah yang kaya yang diceritakan melalui seni bina klasik kerana beberapa daripadanya diiktirafkan sebagai tapak warisan UNESCO. Pristina. Sebagai ibu negara, Pristina ialah bandar yang paling meriah kerana itu merupakan pusat hiburan, penjagaan, kesihatan, perdagangan. Ia juga mempunyai budaya yang kaya melalui tapak bersejarahnya seperti masjid dan monumen. Kosovo Museum. Museum Kosovo diilhamkan oleh seni bina Austro-Hungary yang memberi tumpuan kepada arkeologi, etnografi dan sains semula jadi. Prison. Jika anda mencari gaya hidup Kosovo yang lebih tradisional, maka prison pastinya tempat yang sesuai. Dikenali sebagai bandar kedua terbesar, prison dipenuhi dengan rumah tradisional dan kawasan mercur tanda seperti Masjid Pasha. Iklim di Kosovo. Sebahagian besar Kosovo mengalami iklim kontinental dengan pengaruh Mediterranean dan Alpine. Namun begitu, iklim sangat dipengaruhi oleh jarak Kosovo dengan Laut Adriatik di barat laut, Laut Aegean di selatan serta daratan benua Eropah di utara. Musik tradisional di Kosovo, Gusle atau Lahuta.
Pada masa lalu, puisi epik di Kosovo dan Albania Utara dinyanyikan pada lahuta dan kemudian kiftela yang lebih merdu digunakan, mempunyai dua tali, satu untuk melodi dan satu untuk drone. Lahuta ialah alat bertali tunggal yang digunakan terutamanya apabila menyanyikan cerita rakyat atau perbuatan kepahlawanan. Hai, saya Zaim. Bila kita sebut pasal melancong ke luar negara, ada dua benda yang kita akan nak cuba sendiri ataupun nak tengok sendiri benda tu. Okey, yang pertama adalah pakaian tradisional dan yang kedua adalah permainan atau sukan tradisional dia orang. Tak kisahlah negara apa pun, biasanya kita akan nak tengok benda tu. Okey, sebabkan kita orang ni akan mempromosikan negara Kosovo, so kita orang akan fokus kepada negara itu sendiri tentang pakaian dan permainan mereka. Okey, jom. Tradisional Kosovo adalah lebih kurang dengan pakaian tradisional Albania. Terdapat 3 orang di atas di dalam gambar ini yang memakai pakaian tradisional Kosovo. Bermula daripada kepala, lelaki akan memakai topi berbentuk kon berwarna putih yang dibuat daripada cotton, manakala perempuan akan memakai skarf merah yang dipanggil pashnik dalam bahasa mereka. Baju lelaki dan perempuan adalah berwarna putih dan dilengkapi vest merah. Dan pihak lelaki akan memakai seluar putih yang ada strip hitam bernama tek dalam bahasa mereka. Manakala perempuan pula akan memakai skirt berbentuk apron, seakan-akan apron yang dipanggil subleta di dalam bahasa mereka. Kedua-dua jantina akan memakaikan stokin sebelum memakai kasut masing-masing. Lelaki kebiasaannya akan memakai openga, iaitu kasut yang dijahit, manakala perempuan akan memakai terompah kayu. Saya akan menunjukkan 2 video selepas ini. Video pertama adalah mereka memakai pakaian tradisional sambil menari tarian tradisional Kosovo. Video kedua pula adalah video Miss Universe yang dari Kosovo yang memakai pakaian tradisional perkahwinan yang diolah moden sedikit. Okey, jom kita tengok. Young women wear when they are getting married. ผู้เข้าประกวดจากโคโซโวครับเธอมาในชุดประจำชาติที่สะท้อนวัฒนธรรมโคโซโวได้เป็นอย่างดีสีแดงและสีทองนั้นเป็นสีจากธงชาติของประเทศโคโซโวครับชุดนี้ได้รับการดัดแปลงมาจากชุดแต่งงานของชาวโคโซโว Terusnya, saya akan membincangkan tentang permainan dan sukan tradisional. Terdapat 2 acara pertandingan yang sering diadakan di Kosovo pada minggu pertama bulan Ogos, iaitu Albaniada dan Rugova Traditional Games. 2 acara ini fokus kepada sukan dan permainan tradisional seperti tarik tali, gusti tangan, menembak, panjat tiang dan baling batu. Untuk acara panjat tiang, cara menentukan pemenangnya adalah sesiapa yang memanjat tiang setinggi 5 meter dalam masa yang tersingkat akan memenangi pertandingan tersebut. Untuk acara baling batu pula, setiap yang bertanding akan mengangkat batu seberat 7 kilo dan membalingnya. Sesiapa yang membaling batu tersebut dengan jarak yang terjauh akan memenangi pertandingan tersebut. Akhir sekali, video ini akan menunjukkan sebahagian sukan dan permainan yang dipertandingkan dalam salah satu acara, iaitu Albaniada. Seni mempertahankan diri di negara Kosovo. Kosovo lebih terkenal dengan sukan individu mereka seperti gusti dan tinju. Kosovo telah menghasilkan beberapa pemenang seperti Aziz Salihu yang meraih gangsa dalam sukan Olimpik musim panas 1984 dan telah memberi nama yang terbaik untuk negara Kosovo. Dan kebanyakan penduduk Kosovo mempelajari karate sebagai seni pertahanan diri. Dan terdapat beberapa persekutuan yang telah menjadi dalam persatuan antarabangsa, iaitu Persekutuan Taekwondo, Persekutuan Tinju, Persekutuan Bola Baling, Persekutuan Judo dan Persekutuan Ski Kosovo. Namun begitu, atlet yang dilahirkan dan dibesarkan di negara Eropah sentiasa mempunyai peluang yang besar untuk
berjaya di arena antarabangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haziq bin Abdul Manap selaku ahli kumpulan yang memilih negara Kosovo sebagai tajuk untuk program Culture Fest 2021. Terdapat pelbagai hidangan yang menarik yang boleh didapati di negara ini dari pencuci mulut hinggalah ke menu utama. Jadi, saya akan menerangkan sedikit sebanyak antara makanan yang menjadi pilihan utama di negara tersebut. Borek merupakan sebuah hidangan pastri yang diisi dengan daging, bayam atau keju. Merupakan sebuah makanan yang menjadi kegemaran sepanjang zaman di Kosovo. Sesetengah versi diisi dengan nasi dan daging cincang membuatkan hidangan itu begitu sempurna. Borek kebiasaannya dibuat di dalam kuali bulat dan dimasak dengan lapisan yang rangup. Flija merupakan hidangan yang begitu ringkas dengan adunan dan krim. Pelbagai jenis lapisan dengan adunan dan krim dimasak di atas satu kuali dan dibakar satu lapisan dalam satu masa hingga tempoh 5 hingga 6 jam. Sarma merupakan satu hidangan yang terkenal di Pristina, iaitu ibu negeri kepada Kosovo. Ianya kelihatan seperti sebuah kepompong, tetapi sebenarnya ia satu campuran daging cincang, sayuran dan nasi yang digulung dengan daun kobis. Seterusnya saya akan menerangkan tentang gaya hidup Muslim di Kosovo. Perlembagaan telah menetapkan bahawa Kosovo sebagai negara sekular yang bersikap berkecuali dalam hal kepercayaan agama dan di mana setiap orang mempunyai hak undang-undang yang sama rata dan kebebasan untuk mempercayai ataupun mempunyai kesedaran dalam agama yang dianuti oleh setiap penduduk. Manakala Kosovo mempunyai 95.6% penduduk Muslim yang berada di sana, maka tidak heranlah bahawa Kosovo ini merupakan negara yang majoriti mempunyai penduduk Muslim. Dari segi komunikasi seharian mereka menggunakan bahasa Albania dan Serbia. Namun selain dua bahasa tersebut, penduduk Kosovo juga menggunakan bahasa Bosnia, Turki, Romania, Kroasia, Inggeris dan bahasa Eropah lain-lain dalam komunikasi seharian mereka. Untuk pelancong Muslim yang ingin bercuti di sana, mereka tidak perlu risau tentang komunikasi seharian di sana. Kosovo sangat mudah untuk menemukan masyarakat yang peramah dan mesra bersama pelancong luar. Mereka sentiasa berbesar hati untuk menunjukkan tempat tarikan yang ramai dilawati oleh pelancong luar. Pelancong boleh melawati ratusan masjid yang megah seperti Masjid Hadom, Masjid Sinan Pasha dan Masjid Zamia Imadi. Sebagai rumusan, di sini terdapat perbandingan budaya antara negara Kosovo dan Malaysia. Jadual pertama menunjukkan perbezaan bangsa, agama, bahasa dan perayaan yang terdapat di Kosovo dan Malaysia. Jadual kedua pula menunjukkan perbezaan makanan tradisional, seni, sastra dan sukan di Kosovo dan Malaysia. Perayaan yang disambut di Malaysia yang sememangnya Malaysia kaya dengan makanan tradisional kerana mempunyai banyak kaum dan etnik